first time I kenalan dengan KRU ialah bila Norman pass demo tape kepada kawan I Tommy dari Victoria Music Centre di Pertama Complex. Jadi kat situlah sebenarnya dia beri kaset Viva Selangor tadi tu. The salesman would speak to orang yang jaga kedai lah. Dia kata, "Hey Kelvin, ada demo yang bagus." And then I said, "Okay, hantarlah." And lepas pada tu, dia orang pass dekat EMI. Lepas tu, the whole trail back again, dah orang dapat kontak kita. Jadi sampai ke EMI, itulah detik kami ditawarkan secara profesional lah. Kita masuk dalam ni, saya ingat Kelvin Wong dan juga Darren Choi dalam satu bilik. Dia orang bilik, dia orang berkongsi. Dia tanya, dia macam job interview saya rasa. Macam bertanya apa yang kami nak buat capai dalam 3-5 tahun akan datang. You're asking budak 19 tahun, Adri was 16 and Norman was 20. Of course lah, kita most of the time kita cakap tak tahu hala tuju. Tapi what we wanted was, saya ingat lagi that conversation, we wanted a recording studio and we wanted our own music shop. Di situlah dia kata, oh okey, so 3 to 5 years nak ada recording studio, okey. Kita terima tawaran tu. So pergi balik EMI esok, kita setuju. Tapi ayah saya terpaksa sign untuk saya. Saya bawah 18 tahun. Jadi dia kena kontrak pertama kami ada Encik Abdul Halim bin Kamal lah untuk wakilkan Adri ni kerana dia tak boleh sign kontrak bawah 18 tahun. So we passed the domestic department and immediately we signed. And then we were quite excited. But at the same time, kita dengar kompetitor kita BMG ada kumpulan For You to See. I said, we must release first before For You to See. Saya lebih kepada macam Abang Long lah ketika tu. Kan, dia orang adik-adik pun ikut je cakap. So banyaklah saya ke depan, saya nyanyi lebih, saya buat rap lebih. Dan lirik pun saya sendiri juga adalah campur aduk lirik jugalah. Bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Kadang-kadang satu baris bahasa Inggeris, satu baris bahasa Melayu. So ketika itu memang tak boleh lah. Khususnya main kat radio dekat RTM kan, memang tak dibenarkan. Kami difahamkan melalui syarikat rakaman kami, dah terbitkan 10 lagu. 9 lagu diharamkan daripada dimainkan di radio. Kita terasa kita stuck lah. Memang habis lah. Kita nak promote macam mana? Radio tak main, macam mana nak kenal KRU? Kalau dengar balik dalam album pertama kami, Canggih, lagu Wawasan 2020, tentang bersatu, jangan mesej-mesej yang boleh kata kesedaran remaja lah. Jadi kita agak pelik. Mesejnya berbau positif, tapi hanya kerana persepsi muzik rap tu dianggap sebagai negatif. Bila kena ban tu memang bawah bayang For You to See lah, because mereka ada hit yang besar dengan lagu Fiona tu. So mana-mana kita pergi, Fiona satu. No one knows who KRU is. Dan di situlah sebenarnya kami dapat tekanan bertambah lah. Kita rasa okey, mana apa kita nak buat ni kan. Because of the band, walaupun mula tu album tu was stuck at 10,000 units. Time tu 11-12,000 kira tak bagus lah, because EMI was selling LR 300,000. So bila dia stuck at 10,000, EMI were contemplating to actually drop us. So maknanya pendekkan the contract lah. Tapi satu yang menaikkan sales is Sabah dan Sarawak. So diorang ada potential. Mungkin kerana faktor diharamkan tu, kita jadi macam underground act. Mungkin orang kat Sabah masa tu mahukan sesuatu pembaruan. Jadi kita nampak macam underground cool kalau untuk menyukai KRU yang melawan arus ni. So penjualan kaset kita dapat anugerah platinum untuk album yang tak ada satu single yang dimain dekat radio. Dan baru situ EMI sedar, kita jangan play safe je lah. Kita main berat pula. Tak nak main mainstream saja. Kita ada market yang boleh katakan, I wouldn't say it's underground lah, tetapi because of that juga kita survive first album tu dengan jualan platinum. RTM juga beri peluang pada kami. Saya ingat lagi masa asal dia punya lagu dia 2020.
Kan? Kita nak cool, kan? Rap bahasa Melayu, tapi cakap pasal wawasan 2020. 2020. Dia kata tukar 2020. Tukar 2020. So lirik kita yang mana yang bahasa Melayu tukar bahasa Inggeris, tukar bahasa Melayu. Keluar kat TV. Keluar kat TV, tiba-tiba pula orang discover balik lagu single pertama kami Hanya Kau tu balik. Kita dah buat duet dengan Seha, penyanyi kumpulan Freedom. Dia yang cakap kat Encik Azmi, dia cakap, saya rasa don't drop kot. Give them another chance. I think this boy's got potential. Ikutkan pada tahun 1991 kita orang first rap group yang keluarkan album, dan ketika lepas itu KRU, dan ketika itu peminat-peminat terbagi kepada dua. Diorang minat 3 orang remaja atau 7 orang remaja. So kita orang 7, jadi kita lebih sikit lah. Jadi ramai yang suka lebih pada 7 sebab boleh pecah-pecah. Tapi dalam masa yang sama juga ketika itu banyak juga timbul cakap, oh KRU gaduh dengan Fortusi gaduh dengan KRU. Sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya kita tak pernah jumpa pun. Tetapi tak ada pun satu momen yang konfrontasi yang head on, yang maksudnya apa hal engkau tak pernah macam tu dengan For2C lah, malah dengan wartawan pun, because kita tak nak hantam dia orang, nanti peminat dia orang marah kita. Tak susah nak cakap sebab apa, waktu tu tak ada social media. Banyaknya pasal surat menyurat dan sebagainya, Telegram, Messenger Fax dan sebagainya tak ada, dalam Instagram, Twitter semua tak ada. Tapi ada bau-bau keliling kita tu yang macam kita tahulah tak boleh ngam lah dua kumpulan ni. Tapi ada yang bercerita tentang pasal macam kita nak patutnya pergi satu show, lepas tu tak jadi. Lepas tu kalau kata For2C ada, KRU tak nak. Bila ada KRU ada, For2C tak nak. Sebenarnya kita cari pendapatan. Mana ada tak nak? Semua nak. Gaduh masa zaman dah budak-budak lah. Bukan gaduh pun, cuma saingan anak-anak muda lah kan. It goes to show that sebenarnya bukan apa orang lain ada tu yang is the value. The value is apa yang you ada lah. Kami fikir juga, okey, apa For2C yang bagus pasal For2C ni? Itu kami analisa balik kelemahan kami. Dan saya lihat, kelemahan pertama, kami tak pandai menari berbanding dengan For2C. Keduanya, masyarakat kita masih lagi macam mana hip hop sekalipun pun dia nak lagu menyanyi. Sikit-sikit nak rap tak apa, tak ada masalah. Tapi ke depannya kena nyanyi. Tapi, and Norman was like, oh, why, why is it not bigger than For2C? For2C is not rap. I said, guys, career is not made in a day or one album. You kena tunggu, make 3-4 albums. Untuk kita, waktu itu, kita punya sell point ialah For2C is gimmick. Tapi first album dah meletup, second album very difficult to follow up. I said, focus on album kedua. Daripada album kedua seterusnya, saya dengan Yusri ke depan je lah, buat je lah apa yang nak. Dan sampai sekarang saya rasa orang lebih selesa untuk kita jadi frontman rather than a backing band. The second album was called Recruit. The biggest hit was Mengerti. Banyak lagu band, one of them is that because kita campur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So kita buat lagu Mengerti, singing. So it's not rap, it's got that beat, a good beat to rap on, tapi it's actually a singing punya song. We had, I think, 16 bars of Norman rap kat tengah. RTM cakap, we're not going to play Mengerti. It's still band. Unless you buat version, you buang kat tengah. Still that version yang berkumandang siapa-siapa yang the radio edit, di mana saya nyanyi, sampai ke Norman menyepat, tiba-tiba beat je. Kita buang rap. At least RTM played it. So because of that, Mengerti got strong radio airplay. Lagu tu cepat naik, album pun cepat naik. By the second day dah ada repeat sales. Bila mendapat pendedahan yang baik dengan lagu Mengerti tu, dapat bertembung dengan pengurus kumpulan feminin lah, saudara Ed. Dia kata dia ada satu kumpulan baru ni, semua anak-anak gadis. First time kita collaborate dengan feminin, bukan kita yang pilih feminin. We were approached by NSR Records. Dan di situlah sebenarnya Ed cuba mendapatkan hikmat KRU sebagai komposer dan juga penerbit. Pada awal dulu kita memang suka buat lagu. We wrote a lot of songs, lagu-lagu pada zaman-zaman sebelum KRU lagi. So dia cakap they want 4 songs from us. The rest album dah ada, dah ada 6 lagu dah. Ini 4 songs from us.
So Untukmu sebenarnya was actually Norman yang buat lagu tu. Masa umur saya 15 tahun, saya cipta lagu Untukmu. Dan lagu tu kira macam 6 tahun lah. Masa mula-mulanya lagu Untukmu, saya tahu memang tak kena KRU nyanyi pun. Saya gubah dan saya adjustkan semula. Sekumpulan feminin pun sesuatu yang baru dalam industri muzik masa tu. Just kenalah. Right artist, right song, right production, right time, right moment. That became a big hit. Kena dengan diorang. So I think as producers, we did our job well untuk buat baju untuk si pemakai. Dan memberi satu impact yang besar pada music industry. Dan semua nak lagu daripada KRU lepas tu. Bersama mengejar mimpi, terpisah sementara ku pasti suatu hari. Hidup pura-pura. Tidak pernah rasa kesepian bila dia tidak di sampingmu. Sesungguhnya Arif kan tahu cintanya dua dan Album Awas ni membuat kami ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Kerana kita buat mini album, kita tak buat full album. Awas actually is from started off with the line from chorus like but before that I actually had a bass line of and I combined the two. It was actually first my song. Dan saya ingat lagi idea buat Awas semua, saya tengok jalan ada papan tanda tepi jalan cakap Awas, semua kita terfikir nak buat lagu Awas. Time tu we dah tak pakai recording studio dah. Kita rasa macam we can buy our mixer. Kita record dekat dalam rumah kami. The singing vocal booth was bawah tangga. Taruh eggshell banyak because we seen other people do it, kenapa tak boleh buat sendiri. So that was one of the first albums yang kita record dekat rumah. Dan cara pemakaian kita lebih macam, yalah, lebih sealiran dengan Hati-Hati Barat. Cara dancers kami bawa pun lebih brutal sikit lah. Cara bawa dia punya tarian dan sebagainya. Time tu lah saya rasa yang paling it was like the most craziest punya time because everyone wanted KRU punya show. Satu Sabtu tu we have probably 3 shows. Kadang-kadang ada terpaksa naik helikopter nak pergi next location. Dari situlah Awas tu menonjol. Ada film company yang cakap, aku nak buat filem dengan KRU. Terjadilah sebuah filem berjudul Awas. Dan di situlah kami mencuburi bidang lakonan juga. Because you're berlakon in this one, we actually let's record the full album to ikutkan the movie. So that's why there was called Awas the movie, Awas the soundtrack, and Awas the concert. It's because of the success of Awas the mini album, they asked us to do all these things. Kali pertama kita masuk dalam AIM, Anugerah Industri Muzik, dan menang vokal berkumpulan terbaik. Dan kami ketika itu bersaing dengan kumpulan-kumpulan, top rock bands lah. Banyak orang tanya petikai akan balik, macam mana KRU boleh menang vokal terbaik ni? Kan banyak lagi yang singer-singer yang legend-legend yang nyanyi kan. Dia orang berkumpulan. Tapi secara teknikalnya kami menyanyi secara berkumpulan, bertiga. Yang lain-lain tu menyanyi solo. Walaupun dia ada kumpulan dalam grup tu. Jadi itu yang kami menang dari sudut teknikal. Kita menang rakaman terbaik tu, saya ingat lagi. Masa tu memang Adri memang dah improve lah banyak dari segi teknik-teknik rakaman dia. So kalau daripada album pertama, baju-baju macam Windbreaker, baju-baju macam ala-ala sukan. Album kedua kita ada baju-baju askar. Penari pun semua baju-baju askar tapi warna-warna biru, ada pakai bandana, recruit semua. Awas kita pakai leather punya look. Jadi memang nampak ada identiti, ada konsep situ. Cuma saya pernah ingat konsert Coca-Cola dekat Live Center. We wanted to buat a gimmick where Norman and the dancers buat Firefox daripada atas, because there were dua tingkat club tu. So from pada tali masa turun bawah, masa rehearsal tu, one of the dancers arm time tu tengah Firefox tu tali tu putus, dia jatuh. So that was one thing that I remember because it was macam benda yang agak mengerikan lah.
Yusri punya tragedi. Kisah tu antara satu kenangan yang saya tak boleh lupakan lah pasal cerita pasal band-band ni. Mesti Norman Henry cakap pasal masa saya perform dekat Lot 10. Masa tu zaman tu masih guna penari. Yang korang kat belakang tu pakailah dengan atas apa tengah dengan baju windbreaker dengan topi ni semua. Tengah perform lagu Hanya Kau, tak silap saya. Cik ingat lagu apa semua, lupa. Masalah dia penari lompat hardcore, diorang biu-biu. Sekali tidur gerang. Saya tengok Yusri punya keyboard tu pasal pentas logo yang dah terjatuh ke lantai. Tapi dia tak tahu apa nak buat pasal tengah-tengah persembahan. Jadi dia pun macam nyanyi lagi, masuk tangan dalam poket, nyanyi Hanya Kau. Nasi tambah gila. Macam tak ada apa. Tak ada lah macam ngaruh je. Nasi tambah. Sampai habis lagu dia berdiri depan tu keyboard kat bawah kan. Pernah satu ketika tu kami pergi satu konsert kan, tempat pesta ni, kita tengok sampai-sampai kita tengok pelik. Betul kat depan pentas tu ada barbed wire. Dan nampak telur ayam punya shell kan bersepah-sepah atas pentas. Dah kering lah from malam tadi lah kot. Bukan je ada telur je, ada pagar dawai lagi keliling pentas je. Itu dia. Hardcore memang gangster ketupat gangster tu. Cuak lah. Masing-masing pun cuak nak perform. Because kita tak pernah kena baling telur busuk. Kalau sampai sekarang ni kalau orang cerita kenangan yang tak boleh dilupakan, Norman dengan Yusri akan ungkit saya pasal Parit Bunta. Edri tak nak pecah rekod lah. So dah discuss, everyone agree, let's do it. Edri tak, I don't want. Bak kata orang putih, fools rush in lah. Alah, masalah dia. Tak ada. Semua sorak-sorak, sokong-sokong dia KRU. Cakap tak apalah, kita ada tak apalah. Tapi masa show tu dia ada dekat belakang pentas. Tapi alhamdulillah lah tak ada. Kejadian tu tak ada berlaku. Dan saya ingat lagi sampai habis Edri duduk belakang pentas. Kita habis show tu tengok Edri, dia macam in the corner of the room pegang ada weapon dia lah. Dia ada weapon takut orang serang lagi. Dia pegang bateri 2 biji macam tu. Memang betul, you sitting in the corner macam tu, pegang bateri 2. Taruh garam, nasi tambah nak sedapkan cerita. Kononnya kalau ada orang datang apa dia baling bateri je lah. Dia macam ada senjata dia lah. Tak faham apa yang defense mechanism, apa senjata bateri orang. No, because masa tu mana ada alat-alat senjata lagi. Dalam mikrofon tu ada bateri je. Nak buang mikrofon rugi. Aduh. Tapi Norman dia tak cerita dia punya kisah malu dia kan. Ada satu persembahan amal Pelancaran petrol station. Ya, betul, ya. Dia ada jemput lah ada budak-budak semua sekali kan. Dia ada jemput anak yatim. And kenapa cerita jadi sini? Because kita pergi tak ada kena sedia. anak yatim. Okey, sekejap. Suka tu tambah. Bila your turn, tiba-tiba dah naik atas tu buat pelancaran. Siapa nak dengar KRU nyanyi? Biasalah tu, itu tipikal lah. Kita tak ada setuju nak nyanyi apa, dia orang dah letak kita atas takkan kita nak cakap, tak nak. Nampak kita yang jahat. Tapi sebab kita nak pergi potong ribbon, Norman bukan pakai kasut untuk show. Yang senang terkeluar punya. Memang kita sangat casual. Saya dengan Yusri awal-awal berdegil lah. Kita berdiri kat belakang buat tak tahu je kan. Pasal kita rasa macam, tak guna dia orang ni kenakan kita atas pentas kan. Saya bersimpati dengan orang ramai semua pagi KRU tu, saya nyanyilah. Tahu-tahu dia pasang lagu awas dah kan. Deng deng gedeng gedeng. Jadi Tapi Norman budak-budak buat mula lah buka step dia mula okeylah. sekali ada satu step tu dia sepak kiri kanan tau. Dia tendang kan. Tiba-tiba dia punya kasut terpelanting terkena kepala budak anak yatim. Tapi tak cerita. Pasal saya ada gambaran slow-mo dia lah kan. Kasut Norman KRU kena kat muka dia kan. Dia pun, ya Allah! Kena muka dia. Gambar. Kenapa anak yatim tu mangsa kasut Norman? Itulah masalah. Bukanlah calon wanita aku tersona dengan lirikan matanya. Tapi bila kita keluarkan album seterusnya, album Ulala tu dah kita banyak perbetulkan dari segi mutu lagu pula. Itu yang ada lagu apa saja, ada lagu Ulala, banyaklah Freaky G dalam bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Kita campur-campurkan balik, semuanya okey. Dan di situ album tu yang boleh katakan paling komplit saya rasa. Ulala our first punya experience of recording in the States, recording di Amerika. We had a bassist that we memang sessionist yang power. The person who mixed lagu Ulala was a guy named John Gass. If you look into Babyface punya album, he was the
engineer, he was the mixer for Babyface punya lagu. So kita get to know people. Saya recording, masa kita recording tu dalam session buat album Ulala ni, tiba-tiba saya pergi dekat kitchen dia, saya tengok penuh. Kitchen ni semalam kosong. Hari ni saya tengok penuh beer sampai atas. Saya cakap ni ada artis baru masuk ni. Kebetulan lepas tu ada Mamat Def Leppard, dua orang cakap, "Hey, how are you, mate?" Wah, saya keluar tu nak nangis. Saya cakap, "Def Leppard dalam kitchen."